الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu dan bapa yang dihormati. Pada malam ni kita mari bertemu pula dan kita mari berjumpa pula di atas nak muzakarah di atas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap malam semua-semua kita duk bacakan As-Siratun Nabawiyah, ialah kita Nurul Yakin. Malam ni kita tukar jadi tafsir Al-Quranil Karim, yakni kita nak tafsir Suratul Qiyamah. Kita tukar-tukar sikit supaya kita nak tukar jiliga ataupun tukarkan selera supaya kita makan nasi lah. Makan nasi tom yang semua pun puas juga. Makan nasi masalah pak pik semua pun puas, kita tukar jadi pak pik gatik, tukar jadi tom yang gatik, tukar jadi sup gatik, tukarkan jadi gendang gatik supaya nak tukar selera. Jadi alhamdulillah malam ni kita nak masuk bicara masalah Suratul Qiyamah. Masalah surah ni duk bicara masalah tentang Al-Qiyamah. Jadi apa makna Al-Qiyamah? Ialah Al-Qiyamah yakni masalah selepas daripada apa, yakni hari disiuk sunah sangkala yang kedua oleh Israfil. Maka siuk sunah sangkala oleh Israfil yakni semua daripada benda-benda yang bernyawa dan benda-benda yang menapah saat itu semua tu mati. Tu dia panggil siuk sunah sangkala yang pertama. Maka sunah sangkala Israfil ni ya adanya supaya dengan tanduk lembu, ya rekok gitu. Ya rekok semacam tanduk lembu. Kama dia sunah bagi Israfil ni ya ada 12 lubang. 12 lubang kalau kita tengok di dalam hadis ataupun dalam kitab hadis ni. Sunah bagi Israfil saat itu ya ada rupaan dia, surah dia, rekok dia saat itu, orang panggil jadi rekok saat itu, supaya dengan tanduk lembu. Kemudian dia ada 12 lubang. Maka Israfil ya siuk saat itu, maka ya peciklah di lubang-lubang dia. Kemudian kita nak royaknya Israfil ya siuk sunah sangkala yang pertama, maka semua benda yang nyawa, semua benda yang menapah, maka semua tu mati, semua saat itu meninggal lagi pula mati. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam satu ayat di dalam ayat Al-Quran katanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bermula tiap-tiap benda yang bernafas dan benda yang menyawa itu pastinya mengecak dan rasakan mati. Jadi nak ayat kata apabila Israfil saat itu tugasan dia ialah apa? Ialah tugasan dia yang Allah Ta'ala bagi ialah untuk siuk sunah sangkala. Adapun Jibril, yakni khija Jibril untuk buat turunkan wahyu kepada setiap-tiap rasul dan setiap nabi. Adapun malaikat Mikail, khija dia saat itu untuk buat turunkan hujan daripada langit kepada bumi. Adapun khijaan bagi Israfil ialah tugasan dia saat ini ialah untuk siuk sunah sangkala. Adapun bagi tugasan malaikat yang keempat daripada Israel, yakni untuk mengambilkan nyawa manusia. Ini kita nak goya di atas jalan ringkas. Kemudian apabila siuk sunah sangkala yang pertama, semua saat itu mati. Malaikat Israfil siuk hak 12 lubang sepuluh tanduk lembu, maka semua benda yang bernafas, tak kira daripada manusia, tak kira daripada jin, tak kira daripada malaikat, tak kira daripada syaitan, tak kira daripada kambing, lembu, kambing, semua mati.
Di situlah Allah tanya katanya, dah Tuhan ada sebut dalam satu ayat katanya, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, limanil mulkul yaum. Bagi siapa hari ni? Dah al-mulkul yaum. Bagi siapa kerajaan dan reta pada hari ni, hari kiamat ni. Dah. Jadi Allah Taala saat itu dia nak besarkan diri dia. Dia nak mengagungkan diri dia, maka dia ada tanya limanil mulkul yaum. Bagi siapa kerajaan pada hari ni? Bagi siapa milik di hari ni? Bagi siapa saat itu reta maka Tuhan nak membesar diri dia, Tuhan saat itu nak mensombongkan dan nak mentakab apa orang panggil nak membesarkan diri. Tuhan kata lillahil wahidil qahar, bagi Allah Taala lah dikatakan Tuhannya. Bagi Allah Ta'ala itulah dikatakan yang satu, yang mengerasi, yang maha kuasa. Nak wayak kata kerajaan pada hari ini, miliki pada hari ini, hari kiamat ni tidak ada bagi yang lain. Baiknya lillahil wahidil qahar, bagi Allah Ta'ala sajalah, bagi Allah Ta'ala jualah kerajaannya, bagi Allah Ta'ala sajanya retahnya. Ini apabila siuk sunat sangkala yang pertama, semua tu mati. Semua tu mati. Tak ada kira daripada kita, tak kira daripada malaikat, tak kira daripada orang tu orang ni, tak kira daripada benar nyawa semua ayat itik kami lembu, semua tu mati. Dah. Kemudian sebut kata al-qiyamah. Kiamah ni makna kata hari siuk sunat sangkala yang kedua oleh Israfil untuk membangkitkan benda-benda hak mati saat ni tu, hak yang menyawa saat ni tu daripada manusia tu, maka orang panggil terbangkit dengan sebab siuk sunat sangkala yang kedua. Al-qiyamah, apa makna al-qiyamah? Yakni bangkitkan manusia dan semua saat itu daripada kubur-kubur mereka untuk berimpung mereka dan berkumpul mereka mari kepada mahsyar. Ni kita nak ayat al-qiyamah. Apa makna al-qiyamah? Yakni hari kebangkitan manusia saat itu daripada kuburnya kepada mahsyar. Ni. Kemudian kita nak ceritalah lebih kurang. Kemudian Tuhan kata sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Dah. Apa makna la uqsimu biyaumil qiyamah? Ayat ni Allah Ta'ala sendiri bersumpahnya. Katanya maksudnya kata ditafsirkan la uqsimu biyaumil qiyamah, yakni aqsamallahu subhanahu biyaumil hisabi wal jaza. Yakni Allah Subhanahu wa taala bersumpahnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpahnya biyaumil hisab, dengan hari hitungnya. Hari hitungnya. Wal jaza, dan hari ni dikatakan hari balas. Adapun dunia ni bukan yaumul jaza. Dunia ni tak panggil yaumul hisab. Dunia bukan hari hitungnya amalan, hari hitungnya amalan, hari hitung masalah amalan kita, kerja buat kita, semua ini tak dihitung di dunia. Dan pula dunia ni bukan hari balas. Balasan itu siapa dia buat baik akan dibalas baik, orang yang buat jahat akan dibalas jahat. Ialah di negeri akhirat, ialah dikata yaumul qiyamah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala bersumpahnya aqsamallah biyaumil hisab, yakni dengan hari hitungnya. Ni ibu bapa nak wayaknya. Sebab tu kita nak kecek sikit supaya kata ibu-ibu kita, bapa kita yang mati dah. Kemudian orang-orang yang mati dah, yang nak gapo dia ibu bapa. Dah. Yang nak pada gapo? Yang nak pada dua perkara ya. Adapun kita dah dunia nak belaka, cuba tanya kita. Rumah baru pun nak, kereta baru pun nak, kebun banyak pun nak, bini muda pun nak, duit banyak pun nak. Semua 1000 perkara tak habis kita nak. Dah. Tapi bagi yang mati, orang yang mati daripada orang tua kita, ibu bapa kita, yang nak pada gapo? Dua perkara yang Nabi royak.
Bagi yang mati tu dua perkara yang nak. Yang pertama yang nak pada apa? Yang naknya dakwatan lahu. Yakni berdoalah oleh anak dia ataupun daripada keluarga dia kepada dia. Jadi seolah-olahnya orang yang mati ni dia duk tunggu-tunggukan doa bagi yang hidup. Sebab itulah kita kena berdoa untuk ibu bapa, kepada ibu bapa kita. Hak yang mati, tok nenek kita yang mati, sebab tu kita kena berdoa kata. Sebab orang mati dia duk tunggukan masalah doa-doa bagi yang hidup. Maka doa-doa bagi yang hidup ni yang yakni apa dia? Yakni memberi naf'at lah ia, memberi guna lah ia. Memberi guna, memberi naf'at lah ia. Sebab itulah doa bagi ibu bapa ni penting sangat. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Lepas maya kita berdoa, lepas bayar kita berdoa untuk ibu bapa kita. Kerana orang mati dia duk tunggukan doa bagi yang hidup. Supaya juga kita kata kita yang hidup ni nak kepada apa? Nak pada selamat, nak kepada berjaya. Tapi orang yang mati duk tunggukan doa. Sebab doa kita apabila kita doa, yasjudlah di dalam kubur dia. Dia rahmatlah dalam kubur supaya hujan duk peritik tak. Walaupun hujan tak lebat, kita rasa sejuk dah dengan udara hujan saat ni. Dan pula orang mati saat ni tu, dia duk tunggu apa? Tunggukan syafa'ah. Duk tunggu ke syafaat dia dengan amalan dia apa pertolongan di dalam kubur. Sebab itulah kalau di dalam kubur saat ni tu, kalau anak dia tu banyak yang soleh. Sebab tu malam Jumaat saat ni tu, orang-orang anak saat ni tu berjuruh-juruh ibu bapa dan saudara-saudari. Ibu bapa saat ni tu anak dia yang pelera di atas dunia ni, anak dia soleh, anak dia hafizul Quran, anak yang ngaji pondok, anak yang ngaji pondok, anak yang baca Quran, anak yang ngaji agama. Maka malam Jumaat saat ni tu Allah dak payah tu ada belaka. Hak nung wak rining, hak nung wak dispon ni lah kita misalnya supaya orang anak ramai puas hari raya. Anak ni wak klik tupak, anak ni wak klik tupak dakak, hak ni tupak daun, hak ni wak klik gula, hak ni wak klik roti. Maka penuhlah barang di hadapan orang tua. Nak ayat kata orang yang anak ramai di atas dunia kita buat misal. Supaya tu juga orang hak yang mati tapi anak dia tu soleh-soleh. Maka tak payah penuh daripada apa dia? Amalan ataupun daripada habuan-habuan anak dia duk berdoa, anak dia saat ni tu duk berdoa, dia minta selamat, minta diampunkan dosa. Ni nak ayat kata orang yang mati dia perlu kepada doa bagi yang hidup. Sebab tu lepas maya, lepas rebel, lepas rebel kita baca doa, Allahumma rabba hazihi da'wati tamati wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Lepas kita berdoa kata Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita berdoa ibu bapa. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala dia saat ni bersumpah dengan hari hitungnya. Mana hari hitungnya? Yakni hari bangkit manusia daripada kuburnya. Orang yang bangkit mula-mula pada kubur tu mengekah ialah pertama sekali ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi saat ni apabila yang bangkit, ada sebut dalam satu kitab apabila bangkit kubur saat ni mengekah siap dah, Nabi bangkit maka sapuhlah tubuh dia daripada tanah-tanah yang terlekat, pasir-pasir terlekat tubuh. Maka dia tanya ke malaikat. Dia tanya gapo ibu bapa? Ibu bapa dihormati, saudara-saudari. Nabi tanya gapo? Nabi tanya aina zaujati ka? Nabi tanya di mana isteriku? Aina auladi, di mana ke anakku? Nabi tak tanya. Selepas daripada bangkit Nabi ni orang mula-mula dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kuburnya. Maka Nabi tanya siapa dia? Aina ummati. Dia tanya malaikat, aina ummati? Di manakah umatku? Di manakah umatku? Ni nak kata Nabi sangat-sangat bimbang dan sangat-sangat sayang, sangat-sangat kasih kepada umat. Nabi tak tanya aina zaujati? Di mana isteriku Aisyah? Di mana isteriku Khadijah? Di mana anakku saat itu Ibrahim? Di mana anakku Fat? Tak tanya. Nabi tanyanya aina ummati, aina ummati. Ni nak ayat Nabi cinta sangat kepada umat, Nabi sayang sangat kepada umat. Sebab tu ketika Nabi nak mati, nak wafat, Nabi tak tanya juga anak dia, Nabi tak tanya isteri, Nabi tanya aina ummati, aina ummati.
Deh. Hari hitungan ni mula-mula orang yang dibangkitkan daripada kubur selepas daripada Israfil siut sunan sangkala yang pertama, maka tumbuh jadi sebuah kulak-kulak, maka roh carikan badan masing-masing. Tapi orang yang dibangkit hak mula-mula sekali ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dibangkit kedua kena pada Abu Bakar As-Siddiq, orang yang ketiga kena pada Umar Ibn Khattab, orang yang keempat kena pada Uthman Ibn Affan, yang kelima kena kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Demo-demo ni dibangkit. Kama di hari bangkit daripada kubur untuk nak menuju kepada padang mahsyar. Padang mahsyar pun dikata sebab apa panggil padang mahsyar? Yakni padang yang dihimpunkan manusia dan makhluk-makhluk selepas daripada bangkit daripada kubur dihimpung di situ. Kata setengah namanya padang mahsyar ni padang apa? Yakni padang apa? Yakni padang mauqif, tempat berhenti manusia untuk menunggukan amalan-amalan daripada baik dan jahat untuk keputusan daripada Allah. Sebab tu Tuhan sebut pada satu ayat, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wattaqu, dan hendak takutlah oleh kamu, hei orang-orang beriman, kamu takutkanlah yawman, pada satu hari, yakni pada satu hari, yakni hari kiamat, yakni hari hitungi amalan, hari balasan amalan. Yauman turja'una fihi ilallah, pada hari dikembali kamu, dipulang kamu, dibalikkan kamu ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak wayak kata pada hari dikembalikan kita kepada Allah, hari ni kita kena takut ibu bapa. Sebab itulah ning dekat-dekat raya haji. Sebab itulah ulama dah tutup dan syarak tutup suruh kita gerbang. Kalau anak beranak 7 hari ditutup, kita suruh akikah. Kenapa? Dengan lemu-lemu kurban inilah yang boleh jadi kenderaan kita selepas pada bangkit kita daripada kubur, maka kita naiklah lembu ni. Ni naf'at lembu kita gerbang ni. Naik lembu saat ni, kalau kita gerbang cukup seekor dah, maka kita naiklah lembu kita ngok-ngik ataupun duk berjalan gigi kepada pada masyarakat. Naik tak belakang lembu. Kalau orang saat ni ada buat masjid, naiklah masjid dia. Kalau orang ni ada buat madrasah, naiklah madrasah dia. Kalau orang ni ada tolong kebajikan, maka kebajikan tu jadi satu rupa anwagi dia kepada masyarakat. Inilah penting. Ni lebih-lebih kita dekat dengan raya gerbang, dekat dengan raya haji. Maka kalau kita ada sumbangan, ada duit, ada pitih, ada duit sikit sebanyak, untuk kita boleh buat kurban, maka kita kurbankanlah. Kerana hari kebangkitan kita daripada kubur nak pergi kepada mahsyar, ini sangat-sangat haru-haru. Hari kiamat tu have serupa dengan hari hitung. Hitung apa? Hitungkan amalan. Hari ni hitung amalan. Kama dia hitung amalan semenjak mana? Daripada semenjak tu Adam alaihissalam hingga sampai kepada umat Nabi akhir sekali. Maka hitung amalan ni bukan hitung biasa supaya ni. Supaya bukan hitung supaya kita kata bukan supaya hitung supaya kita hitung tah dunia ni supaya kita pergi sepadan masuk nak pergi sepadan Malaysia sebelah balik golak ke danok ke, maka kalau kita masuk gitu ya tengok pasport kita. Kalau kita pasport kita tu molek, tapi kita berderet hari raya tak Allah ramai sangatnya. Lepas sore-sore kadang masalah demo tak ada masalah, lepas dengan mudah. Kalau demo ni ada poroko, maka dia tak lepas. Makna kata hitung ni tu cekak dah, periksa tu cekak dah, taftish tu cekak dah di kanan di sepadan tu. Tapi di akhirat esok ni Allahu Akbar ibu bapa. Hitung ni ambil daripada semenjak tu ada sore-sore, tak ada jatuh stupuk, tak ada jatuh tape, tak ada jatuh sebuti daripada amalan-amalan hak kita kerja. Ni kita kena ingat ibu bapa. Hitungnya Allah Subhanahu wa taala akan beri tengok kita. Sebab tu Tuhan sebut dalam satu ayat tu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang dia kerja, yang dia buat akan amalan kebajikan satu zarah, satu biji sawi seperti debu yang kecil, maka yarahu, nescaya dia akan boleh melihat, dia akan boleh tengok, dia akan zarah sana. Makna kata amalan kebajikan dia walaupun dia buat sikit, dia kata Allah sepatah ya. Maka dia akan boleh tengok di akhirat.
Masa hari hitung ni, hari kiamat, yaumul hisab, ia akan boleh tengok amal dia kata Allah ataupun amalan dia ada sedekah sekau yang kesejai. Orang tak tahu dia berpelang di dalam kereta, pelang di dalam batik, tapi ia akan boleh tengok dengan amalan zarratin tu, sebiji zarrah, sebiji sawi tu. Deh. Wa may ya'mal mithqala zarratin wa may ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Kalau dia beramal satu zarrah kejahatan, wa may ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Kalau dia pergi kerja, pergi buat satu amalan kejahatan, maka dia akan boleh lihat juga. Misalnya kita duduk atas dunia, kita tak ada buat apa, tak ada buat jahat teruk, tak ada berzina, tak ada minum arak, tapi kita saat ni tu ada sikit niat tak baik kepada satu orang, ada deki ke demo. Sikit ya amalan kejahatan. Kita akan boleh tengok juga di akhirat ibu bapa. Saudara-saudari, kita boleh tengok hari hitung ni Allah sangat-sangat susah. Sebab tu Nabi kata, Nabi suruh berdoa tanah, Allahumma yassir hisaban yasira. Wahai Allah, minta memudahlah bagi kami. Allahumma yassirli hisaban yasira. Wahai Allah, minta mudahlah bagi aku ataupun bagi kami hisaban yasira. Minta mudahlah tetangga masalah hisab dan hitungnya di akhirat, di hari kiamat. Minta mudah, jangan payah. Supaya kita tengok bagi orang mudah lakas pada Allah tak ada payah. Tengok pasport gapo itu ini, tengok hari beranak po itu ini, tengok lepas tu ya cak lepai-pai lepas lagi. Tapi orang ada masalah maka polis di sepadan fok tomo tengok lagi pula fok polis yang di sepadan fok kerja cak pasport ni ya tengok. Maka ya halusi. Kok mana pasport mu ni? Wak kerja gapo? Kan acak tu lagi ke mana? Tanya satu persatu so. Supaya tu juga hari hisab, hitung kita terlebih teruk, terlebih dahsyat daripada tu lagi. Terlebih teruk daripada tu bergano-gano lagi. Lagi pula hari akhirat tu Tuhan katanya wal jazai, dan hari ni juga Allah Ta'ala bersumpah dengan hari balasih. Hari ni hitung amalan. Amalan kita gapo ibu bapa? Allahu Akbar. Sebab itulah ibu bapa di hari ni banyaklah amalan, buat kebajik kewi banyak, berdoa dengan Allah, taubat dengan Allah, istighfar dengan Allah, bacalah Quran banyak, bacalah zikir banyak, tasbih banyak, basahkan lidah-lidah kita dengan Al-Quran, basahkanlah lidah-lidah kita dengan Al-Quran, basahlah lidah kita dengan zikrillah, basahlah lidah kita saat itu dengan mengingati ke Allah. Tuhan katanya fazkuruni azkurkum wala takfurun. Tuhan kata fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfuruni. Tuhan kata hendak mengingatilah engkau dan mengingati kamu akan daku. Tuhan kata ingatlah kepada aku ni. Tuhan kata azkurkum, nescaya aku ingatkan kamu. Jadi di mana kita duk ingat ke Allah, Allah Ta'ala ingat kita. Allah Ta'ala bagi rahmat kita. Mana? Fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah kamu, hi orang-orang beriman, akan daku, nescaya aku ingat kepada kamu. Di mana kita ingat ke Allah, di situlah Allah Ta'ala rahmat kita. Di mana kita tak ingat ke Allah, di situlah murka Allah dan bala Allah Ta'ala ke atas kita. Pak kita kira ibu bapa di hari ni, semua kita semua ni, daripada peminat, penuntung-penuntung semua, daripada hadirin hadirat yang dengar ni, kita di hari ini ingat kepada Allah. Kalau kita ingat ke Allah, makna kita dimelubungi oleh rahmat Allah, ditudungkan dengan sayap-sayap para-para malaikat. Tapi kalau kita tak ingat kepada Allah, di sinilah kita dimerka, dibala ataupun dikutukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu kita memikir, ini perlu kita merenung ibu bapanya. Tuhan kata washkuruli, dan hendak bersyukurlah kamu. Orang beriman, mensyukur gatai li bagi aku ni. Apa nikmat yang ku bagi, apa nikmat hidup ku beri padamu, nikmat makan padamu, nikmat rezeki padamu, nikmat sehat padamu, nikmat segar padamu, nikmat anak padamu, nikmat getah. Ingat gatiklah, bersyukur gatiklah. Jangan duk lupa sangat. Jangan duk kufur nikmat. Wala takfuruli, wala takfuruli. Jangan pula kufurlah kamu akan daku. Tuhan kata jangan kufur. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfuruni. Jangan kufur nikmat Allah Ta'ala ibu bapa. Allah Ta'ala bagi dah nikmat sehat kita ni, nak bayar tak boleh.
Misalnya mau nak bandingnya, kita sehat lah ni. Boleh duk beramal, boleh duk makan, boleh duk tidur, boleh pergi situ sini. Tapi cuba tengok orang sakit. Orang sakit, dia ada duit 10 juta, 20 juta. Tapi sehat, dia tak ada. Sakit, duk tidur tah kati, duk sebing tah kati, duk selepek, di atas tikar selepek tah lemek. Kamu dia cuba orang tanya dia, kalau aku sihat kepadamu, mu nak bayar dok 1 juta, 2 juta. Dia sanggupkan bayar kesihatan kepada orang tu. Kenapa? Sehat ni tak boleh beli. Sehat ni tak ada siapa dia boleh bagi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala seorang boleh bagi kesihatan. Sebab tu ibu bapa, apabila Allah Taala wis sihat dah kita, wis segar dah kita, wis selamat dah kita, maka kita jangan duk kufurlah dengan nikmat-nikmat Allah. Sebab di hari akhirat ibu bapa, Allah Subhanahu Wa Taala kata kan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala kata hari kiamat, hari dibangkit manusia daripada kubur pergi kepada mahsyar, hari ni hari hitung amalanmu. Kamu kena ingatlah, mu buat gapo dunia, mu buat baik, alhamdulillah, mu ada baca Quran, alhamdulillah, mu ada sedekah, alhamdulillah, mu ada semaya Jumaat, alhamdulillah, mu ada zikir, alhamdulillah. Tapi kalau mu pergi buat kejahatan, kamu akan dihitung juga, akan ditanya juga, akan disoal juga oleh malaikat satu persatu kepada kita. Dan hari ini juga Allah Ta'ala balas. Allah Ta'ala balas. Kalau kita buat jahat, Allah Ta'ala balas jahat kepada kita. Kalau kita buat molek, Allah Ta'ala balas molek kepada kita. Sebab tu hari ni misalnya mau nak contohnya, misalnya akhirat esok, ia ada tempat hitung kita amalan. Pas itu ia ada al-mizan. Mizan tu apa? Selepas pada hitung kita pun berkecek duk atas dah. Di hadapan manusia yang ramai-ramai, maka kita royak, kita hari ni kita semaya, hari ni kita semaya cukup, hari ni kita ada zikir. Allah kita pun suka, orang pun nak nampak senyum depan kita. Tapi apabila pergi buka buku amalan kejahatan kita, maka di situlah orang panggil kita malu nak royak, kita malu nak berkecek. Apabila pergi berkecek, maka luruhlah daging muka kita berah-berah, luruh bobak-bobak lagi muka kita kerana malunya daripada kejahatan kita. Ibu bapa dan pula saudara-saudari, cubalah kita memikir kepada hari kita kena balas, hari kita kena hitung dengan amalan-amalan kita. Sebab tu Tuhan katanya, semua kita akan disakutkan surat amalan kita. Kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Tiap-tiap manusia akan digantungkan surat catatan di tekak dia. Gantung semua di tekak. Maka hari balasan ni, hari kiamat ni, hari akhirat ni, Tuhan itu apabila amalan kita tak di tanah neraca ataupun di mizan, ya ada mizan Allah Ta'ala neraca supaya orang duk timbangkan mah tu. Tapi yang mau nak royak sikit ibu bapa, amalan akhirat kalau hak molek yang nambung naik. Ya pelik sikit. Kalau amalan kebajikan yang nambung naik, amalan kejahatan ya turun. Ya tak supaya dunia. Dunia kalau barang hak berat, ya turun. Barang ringan yang nambung. Akhirat dak. Barang hak berat, amalan baik yang nambung. Nak tengok akhirat tak supaya ibu bapa. Barang hak molek ia menambung, ia menekat, ia tinggi tertinggi. Barang hak tak molek ia jatuh. Adapun dunia, barang hak berat ni ia turun. Barang hak ringan ia nambung nak gitu. Tapi akhirat esok misalnya kita ni tak cukup skorih misalnya. Satu kit kita tahu 10 keras. Kilo tu 10 keras. Kemudian malaikat kata mung ni nak masuk syurga. Ataupun mung saat ni tu nak lepas daripada soalan, nak lepas daripada hitungan akhirat, ada satu korih lagi, satu kit lagi. Pas kita pun minta bertawar, minta gapo tak boleh weh. Minta gitu, minta gini tak boleh. Adapun kalau kita di sepadan saat ni tu, kalau misalnya barang kita tak lepas, maka kita tanyalah fok kaste, tanyalah fok polis yang ada di sepadan tu, boleh gedak ni lepas, tak boleh lepas. Lepas tu kecek mari kalau bayar lagu mana. Mu ada duitnya nah, ada duitnya ni ya cik ada duit banyak nah 100 riyal 200 riyal, maka kita Allah ya lepas. Tapi akhirat esok fok malaikat hak duk jagakan, duk soalkan, duk hitungkan amalan, dia tak makan suap. Dia tak makan suap kita. Kalau kita nak suap, dia tak makan suap. Malaikat-malaikat yang ada di padang mahsyar yang nanti hitungkan amalan kita, dia tak makan suap ibu bapa. Dia tak makan suap.
Tak serupa dengan orang panggil pengkhija penjaga di dunia. Dunia ni kadang dia boleh makan suap duduk bawah meja. Walaupun tak lepas zahirnya, kecek mari gitu gini taftihnya soalnya, kita hala duit bawah meja. Duit suap dia. Maka ya tak apa, alhamdulillah. Tapi akhirat malaikat semua tak makan suap. Tak makan suap. Kalau kita nak suap, tak makan. Lepas tu dia kata tak leh, tak lepas. Lepas tu dia kata ngana? Kita tak gini boleh ke tak kita nak pergi cari ibu bapa kita, nak pergi cari saudara kita untuk nak minta amalan dia tu satu korang. Allah maka berjalan ibu bapa cari waris waras kita. Cari adik-beradik kita, cari ibu bapa kita kerana nak minta amalan satu korang, satu kit ni untuk nak pergi letak di atas neraca, untuk nak jadi berat lek sebelah amalan, untuk nak jadi lebih lek amalan untuk kita boleh masuk syurga. Berjalan daripada masya-Allahu akbar dengan panas matahari sejekang kepala di bawah saat ni tu dikatakan bumi temaga. Allahu akbar. Orang boleh duduk dibayar dengan arah tu hinggalah sikit ada teduh, tapi kalau kita saat ni tu bukan imam adil, kita bukan rajulun mu'allakum bil masajid, bukan manusia laki-laki yang diulek alik pada masjid. Kalau kita bukan daripada orang yang gapo yang soleh, bukan orang yang sedekah, pak kita nak duduk mana ibu bapa? Kama dia duduk berjalan mari berjalan. Kalau kita temu dengan ayah kita, minta kepada ibu dan ayah kita, ayah ataupun adik-beradik, kita minta lah amalan satu kit ataupun satu korang, satu kerai untuk nak pergi timbang. Oh, ibu bapa kita kata hari ni nafsi, mung lah, aku lah. Oh, aku nak bagi kamu tak boleh. Oh, ayah sendiri pun tak cukup. Tak tahu lagu mana akan dihitung. Kalau kuwi kok boleh dia aku tak cukup ke lagu mana. Ni nak royak kata hari ni hari hitungnya yang sangat-sangat dahsyat, yang sangat-sangat susah lelah, yang sangat-sangat penat, yang sangat-sangat tarak, yang sangat-sangat lama, yang sangat-sangat susahnya daripada masyarakat. Maka apabila ketika itulah, apabila kita cari demo tu tak boleh, cari demo tak boleh, maka kalau kita tu ada rahmat, kalau kita saat ni tu Nabi tu kenal kita, Nabi saat ni tu orang panggil kita, kata kita ni umat dia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mari letakkan subah dia. Tapi ni Nabi nak kenal kita, ya kena adalah salah satu kita duduk atas dunia ni pernah selawat dia ke tak? Kita duduk atas dunia pernah ingat ke tak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah ingat ke tak baca Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad ke tak? Kalau kita tak pernah selawat ke atas Nabi, bermakna kata kita saat ni tu tak ada harapan. Nabi tak kenal kita akhirat. Nabi tak cer kita kata kita ni umat dia. Sebab kita duduk atas dunia tak pernah selawat ke atas Nabi. Tak pernah sebutkan Nabi dengan kata Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tak pernah sebut. Nabi tak cer kita maka apabila kita tak lepas sining, maka sininglah kita nak pergi turun ke mana. Nak pergi ke mana? Oh, lepas sore-sore ibu bapa deh. Lepas tu pintu orang panggil pintu akhirat nak pergi kepada syurga tu, ia buka sekadar di antara Mekah dan Madinah. 400 kilo pintu terbesar tapi bersumak-sumaknya manusia. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan hari balasan dan Allah Ta'ala bersumpahnya dengan hari apa? Hari balasan, hari hitungi. Lagi pula Tuhan kata wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan pula Allah sendiri bersumpahnya bin nafsil mu'minati at-taqiyah allati talumu sahibaha ala tarki at-ta'at wa fi'lil mubiqat. Dan Allah Ta'ala bersumpah pula ibu bapa dengan siapa dia? Bin nafsil mu'minati, dengan seorang ni, dengan diri seorang al-mu'minati, yang berimanlah ia kepada Allah. Allah Ta'ala bersumpah pertama sekali dengan hari hitungi, hari balasan. Allahu Akbar. Hari hitungi sangat-sangat dahsyat deh. Kita nak lepas ke dak ni supaya dengan berah lagu ni dah duk dalam tu. Hak orang tua-tua kita cerita, ulama-ulama cerita, dalam hadis Nabi duk cerita susah sangat situ.
Cuba kita koya, cuba kita gambar. Misalnya kita nak pergi sepadan tu hari raya tu bersumak-sumak tunggu tu, ambil pagi sampai petang tu pun duk berdiri lengoh berdiri dah. Sakit pinggir lah, lengoh pinggir lah, wasa pening lah, nak pital lah. Oh ni bukan sehari ibu bapa, beribu-ribu tahun duk tunggu nak sapa gie kita tu. Nak siapa hitungi kita tu orang semejok daripada umat Nabi. Nah tu ada lagi siapa kepada Nabi kita, bukan dia 1000, bukan dia 1,000,000, miliar bertindih-tindih. Nak siapa gie kita tu Allah lebih pada dunia lagi. Kita tunggu di sepadan tu sehari, pening berdiri dah, nak mutah lah, pital lah, rebah lah, habis diri dah. Pas ni lebih pada tu lagi orang beribu-ribu, berjuta-juta. Nak yak kata susahnya hari balas sewi, susahnya hari kiamat ni. Kalau kita tak mikir di atas dunia ni, maka susahlah kita. Sebab itulah cedellah ibu bapa amalan kita. Cedelkanlah we sungguh-sungguh amalan kebajikan we banyak. Istighfar we banyak, bertaubat we banyak, baca Quran we banyak, baca zikir we banyak, ingat ke Allah Taala we banyak. Jangan duk lupa. Duk sehari-hari lah ni, duk saja nak pergi situ sini tak boleh dah lah ni. Lockdown bi. Jalan tani nak pergi tak boleh dah. Nak pergi nara tak boleh lockdown. Halah ni lockdown dah susah berdiri. Berasa serabut dah. Berasa tak kena dah. Berasa tak tahu nak gamuk dah. Setara ni lockdown, tani jalan. Ni habis diri dah. Berasa tak tahu nak gamuk dah. Setengah-setengah takut tu tak tubik lah rumah. Rana mung tak ada pergi ke mana. Allah kawai takut weh, kawai takut. Kawai takut kena Covid. Tapi akhirat esok lebih pada Covid lagi. Lebih pada corona lagi. Teruk pada ni lagi. Sana tu tak mati dah pergi sana. Lepas tu Allah Ta'ala bersumpah pula. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Apa? Yakni wa aqsama bin nafsil mu'minah. Allah Ta'ala bersumpah pula dengan seorang ni. Dengan diri. Al-mu'minati. Yang berimanlah ia. Yang percayalah ia akan Allah. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan orang beriman. Nak orang kata orang beriman, orang yang Allah Ta'ala kasih. Orang beriman Allah Ta'ala sayang. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan orang beriman. Orang beriman nak at-taqiyati, yang takutlah ia orang beriman, yang meliharalah ia akan diri dia daripada jalan Allah. Ini at-taqiyah, yakni seorang beriman ia percaya dengan Allah, ia percaya dengan malaikat Allah, ia percaya dengan rasul-rasul Allah, ia percaya dengan kitab Allah, ia percaya dengan hari kiamat, ia percaya dengan qada dan qadar. Ini orang beriman. Apa kita lah ni kita percaya ibu apa? Saudara-saudari kita percaya dah dengan qada dan qadar Allah. Benda semua dah berlaku tempat kita daripada Covid dan Corona. Kita percaya dah. Kata benda ni Allah Ta'ala sudah takdir dah. Allah Ta'ala sudah pelulu dah. Kita percaya dah. Kalau kita tak percaya, makna kita bukan sebenar-benar orang beriman. Kalau kita orang beriman sebenar-benar, kalau kita orang percaya dengan Allah Ta'ala sebenar-benar, makna kita kata benda semua hak berlaku ini, semua ini di dalam ilmu Allah dan semua ini benda Allah Ta'ala sudah sakat dah. Kama dia orang yang takwa ni, orang yang takut kepada Allah, Allah Ta'ala bersumpah dengan satu orang beriman yang takut kepada Allah, yang takwa pada Allah, yang pelera dirikan daripada azab Allah. Allati talumu sahibaha. Orang beriman ni yang duk mencelalah ia, yang duk mencuculah ia, duk mencacilah orang beriman yang takwa ni, sahibaha akan taulan bagi an-nafsil mu'minah. Ya celakan ta sahibaha dia ni, ya to cucu, ya celakan taulan dia, kawan dia, ala tarkit ta'at, di atas meninggal akan segala ketaatan. Sebab itulah kita kena dengar ibu bapa orang beriman royak kita. Lebih-lebih lagi daripada orang-orang soleh, daripada para ulama royak kita. Kata mung duk tah dunia, mung kena cedek seolah kata kita duk tah dunia, seolah kita duk di atas wakah.
Maka tawakal kita bukan nak duduk kekal, duduk sama tara, sipir tengah apa berjalan-berjalan, rasa panas sangat berhenti di wakaf, berhenti di selah. Kamu ada di selah kita nak duduk kekal situ ke? Di selah kita nak mati duduk, kita berhenti sama tara. Supaya juga orang duduk tah retak. Maka orang duduk tah retak saat ni tu nak lalu jalan, nak lakah gilik sana ya. Kamu ada ke tah retak orang wak umum besar? Ada ke tah retak orang menega besar? Cuma nyak tah retak fuk ngai ke ya. Deh, maka kita saat ni tu nak pergi kepada akhirat, kita kena dengar ti orang berimej royak kita ibu bapa, daripada ulama-ulama, daripada orang alim, orang soleh royak kita. Kerana ni akhirat esok orang berimej ya celakan saudara dia, ya celakan taulan dia, ya celakan guru kawan dia di atas tinggal taat. Dulu aku royak dah kemung suruh jaga semaya, tapi mung tak jaga semaya. Ninglah balasan mung, akhirat esok jadi berabilah. Kok tu tak kena, kok ning tak kena, pergi situ pun tak ada, amalan kita tak ada kejahatan saja. Deh, bo nak timeh kejahatan saja. Kak tu mulai kejahatan. Ada ngah tak semaya, ada ngah minum arak, ada ngah kata kok orang, ada ngah mengupak kok orang, ada ngah celo orang, ada ngah maki kok orang, ada ngah pelan, ada tu ya. Tapi hak amalan ibadat ni, hak orang berimej royak kita tak pakai, kita tak dengar. Demo kata, hey gismaya taklah kita ni, kita dah ni kita kena mati. Orang berimej tu royak dah kita. Orang soleh royak dah kita. Ngaji taklah seminggu sekali, pergi ke masjid ratiklah Jumaat, buat amal ratiklah, baca Quran. Kita tak dengar, kita buat tak peduli, tak padu. Maka akhirat esok orang berimej ni, dia akan kata kita dengan sebab kita tinggalkan tak. Dulu ku royak dah ke muhimat, dulu ku royak ke dah muhizik, dulu ku royak dah muhidallah. Tak apalah dulu ku royak tamu suruh mentaat kepada Allah. Inilah balasannya. Balasan akhirat lagu ning lah. Sebab mung tak taat, sebab mung saat ni tu buat maksiat, lagu ning. Maka orang-orang berimej akan celakan kita apabila kita saat ni tinggalkan taat pada Allah. Wa fi'lil mubiqat, dan kita memperbuat segala deraka ke Allah. Buat benda-benda maksiat. Ni orang-orang berimej akan cela kita akhirat esok ibu bapa. Sebab itulah kalau kita tak siwi orang berimej cela kita akhirat, gu kawan kita duk jiran tepi moh kita, ataupun orang sekampung dengan kita biasa royak kita, maka kita tak siwi demo ni cela kita, kata kita akhirat esok, maka kita buatlah kebajikan, buatlah taat kepada Allah, patuhlah dengan apa yang Allah Taala kana, maka kita tinggallah segala kejahatan-kejahatan, insya-Allah kita tak akan dicelakan oleh orang-orang berimej. Sebab tu Tuhan kata wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan Allah Ta'ala bersumpah. Dan pula Allah Ta'ala akan bersumpahnya ialah dengan diri orang berimej yang takwa kepada Allah, dan orang yang takwa kepada berimej pada Allah, ia akan celakan gugu dia dan pula taulan-taulan dia saat ni tu. Hak yang tinggalkan taat pada Allah di akhirat. Dulu ku royak dah kemung suruh semaya, mu tak mau semaya. Dulu ku royak dah jangan duk minum arak, jangan duk makan reba, mu makan juga. Lagi pula, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Gapo ditafsirkan? Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Makna kana? Ayazunnu hazal insanul kafiru allan naqdiru ala jam'i idhamah ba'da tafarruqiha. Ni orang-orang yang kufur dengan Allah. Dah tu mana tak? Ayahsabul insan, adakah menyekalah oleh manusia, yakni daripada orang-orang yang kafir, daripada orang-orang yang kufur dengan Allah, yang menyeka lagu mana ibu bapa? Dia menyekanya allan najma'a izamah, bahawasa adakah tiada kami, yakni Allah, kuasa nak mengkupu dan menghimpunkan tulang-tulang yang sudah hancur selepas pada mati. Gitu. Tu makna kata ayazunnu hazal insanul kafiru. Adakah
menyeka oleh ini manusia mana al-kafiru, yang kafir lah ia, manusia yang kafir, yang kufur dengan Allah, allan naqdira, bahawasa tidak kuasalah kami yakni Allah ala jam'i idhami, di atas menghimpunkan tulang-tulang, ba'da tafarruqiha, selepas daripada bercerainya. Nah, berceraikan akan tulang-tulang saat ni. Dah. Tapi tu kata bala bahkan. Orang panggil istifham ketika ni ayah sabul insan. Sebab tu kita kena ngaji balaghah sikit ibu bapa. Ayah sabu ni orang panggil hamzah listifhami, tapi bukan taqriri. Istifham nak ingkari. Ingkar kan? Allah Ta'ala saat ni tu bukan seperti orang kafir tu menyeka. Kata Allah Ta'ala saat ni tu tak kuasakan menghipungkan masalah tulang-tulang selepas pada mati. Nah, kenapa? Kerana kebanyakan daripada orang-orang Quraisy masa jahiliyah, dia ingkar dengan hari kebangkit teh. Kemudian dia ingkarkan dengan masalah hari bangkit dan pula hari kehitungan amalan ni. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dia yang pertama di Makkahul Mukarramah, yakni supaya Nabi kecek mula-mula sekalinya ialah pertama sekali al-i'tiqadu biwahdaniyatillah. Mula-mula sekali Allah Ta'ala hantar Nabi dan pula royak pada Nabi, suruh Nabi itu dakwah lagi pula mengajak manusia pergi kepada keesaan Allah dan tunggal Allah satu Allah. Dan yang kedua al-i'tiqadu bil ba'si wal hasyri, dan pula dakwah Nabi pada ketika di Mekah, yakni untuk apa? Manusia tu berpegang dan percaya dengan hari kebangkitan, lagi pula dengan hari di hasyar dan dikumpul mereka saat itu pergi kepada padang mahsyar. Kemudian manusia daripada yang kafir dia menyeka katana allan naqdira, bahasa tidak kuasalah kami Allah ala jam'i idhami, di atas mengkumpul dan menghimpunkan tulang, ba'da tafarruqiha, selepas daripada bercerainya tulang. Bala bahkan apa bahkan sanaj ma'uha, selagi kami menghimpung akan dia, akan tulang-tulang yang sudah hancur, tulang-tulang hak sudah bercerai-berai. Hak keadaan kami ni qadirina, kami tu kuasa, Tuhan kata ala an naj'ala asabi ayadaihi wa rijlaihi syai'an wahidan mustawiyan ka khuffil ba'ir. Kemudian Tuhan kata kami tu kuasa nak menghimpungkan akan tulang-tulang seumpama ala an naj'ala, kami mengkumpulkan asabi ayadai, yakni segala jari-jari tangan, warijlaihi, dan pula jari-jari bagi dua kaki, syai'an wahidan mustawiyan, yakni suatu perkara yang satu. Jadi satu perkara yang sah. Mustawiyan bersama ia. Jadi Tuhan kuasa. Ni Tuhan pecah jari kita jadi 10. Tapi Allah Ta'ala kuasa, masalah dia nak kumpul, dia nak himpungkan anak-anak jari tangan, anak-anak jari kaki, nak jadi sah. Tengok ketika kita belum pada beranak. Dia mau kata kaki dia beranak pak tubik saat ni tu, tak siapa boleh. Maka mati. Mati saat ni, jari tak ada pecah lagi weh. Jari saat ni tu jadi stokor seputung gitu. Tuhan kuasa tak? Kan khuffil ba'ir, seperti kuku-kuku bagi utang. Kita nak ayatkan ibu bapa yang dihormati. Jadi makna kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu sangat-sangat kuasa. Jadi bagi fuk-fuk kafir, orang yang tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia i'tiqad dan dia berpegang kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak kuasa nak mengkumpulkan tulang-tulang kita saat ni tu yang hancur dah. Yang hancur dah, yang bercerai-berai dah. Sebab kita mati masuk dalam kubur masa seminggu. Kemudian masa seminggu, kita akan jadi baja tanah. Maka semua mata kita akan pecah. Telinga kita akan pecah. Menggunakan dia mulut kita pun masuk ulat. Telinga kita masuk ulat. Mata kita masuk ulat. Maka tubuh kita jadi pecah habis. Jadi pecah habis. Air danau. Air darah. Air daging maka tubik. Makna lepas dah tu, tinggalnya korok ya.
Deh, tulis kolamo kacu. Sebab itulah Allah Ta'ala tinggal selaginya gapo lepas daripada makan oleh tanah, daripada mulut kita, daging kita, semua air nanuh, air darah, air daging, semua habis hancur habis. Tapi Allah Ta'ala tinggal gapo apa? Yakni ajbuz zanab, yakni hujung selebih. Hujung selebih ni walaupun seorang itu mati, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat ni tidak menghancurkan dia kerana setengah daripada 10 perkara hak Tuhan tak membinasa. Tapi benda ni kekal dengan sebab Tuhan memperkekal. Kekal dia dengan sebab Tuhan tak binasa. Tak supaya Allah Ta'ala kekal sendirinya. Adapun benda yang Allah Ta'ala memperkekal mana? Setengah daripada syurga, daripada neraka, daripada lauhil mahfuz, daripada kursi, daripada arash ilahi, daripada ruh, daripada ajbuz zanah. Ini salah satu daripada perkara yang Allah Ta'ala memperkekal tak hancur. Maka lebih kurang itulah alhamdulillah. Jadi makna kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuasa menimbulkan kita, kuasa menghimpun, tak seperti iktikad bagi orang kufar dan orang kafir kata Allah Ta'ala tak kuasa nak menimbul, tak kuasa nak mengkacuhkan masalah tulang-tulang kita yang sudah hancur. Hak ni tak ada pelik. Ibu bapa, Tuhan buat kita daripada tak ada gapo sekarang, tak ada contoh, tak ada teladan. Tapi Allah Ta'ala kuasa buat kita, Allah Ta'ala kuasa menjadi kita dengan tak ada masal, tidak ada contoh dan teladan. Apanya pelik Allah Ta'ala nak kumpulkan tulang kita saat ni sudah hancur, sudah bercerai-berai. Makna kata ini Allah Ta'ala kuasa nak menghimpunkan tulang-tulang kita. Tuhan tu kuasa. Allah Ta'ala tu maha kuasa nak himpunkan tulang-tulang kita yang sudah hancur dalam kubur. Selepas daripada siut sunah sangkala yang kedua, maka siut sunah sangkala kedua, maka semua roh-roh saat itu akan carikan badan masing-masing. Sebab itulah ibu bapa yang amba nak hujungkan pada malam ni, insya-Allah kita akan royak pula lepas pada ni. Sebab itulah kita hidup di dunia, kita kena berjalan di atas jalan Allah. Sebab satu ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengar daripada ayat yang lain katana, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Tuhan kata, maka adakah mereka syarahallah, menerang oleh Allah. Allah Ta'ala menerang, Allah Ta'ala mencerah, Allah Ta'ala menjilahkan sadrahu, akan dadanya, akan hatinya hatiman. Jadi Allah Ta'ala mencerahkan hati dia, Allah Ta'ala hendak nak mencerah hati dia, nak menjilah hati dia, nak mencerah cuaca hati dia. Allah Ta'ala walagana afaman syaraha sadrahu, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Orang mana siapa yang Allah Ta'ala nak mencerah, nak menjilah, nak mencuacakan akan dada di hati dia untuk Islam, untuk nak wipahakan Islam, fahuwa, maka yaman orang ning ala nurin kainun, adalah yaman saat itu ala nurin, di atas cahayaan, di atas cahaya, kainin min rabbih, ataupun sadirin min rabbih, di atas cahaya daripada Tuhan sendiri, cahaya yang timbul daripada Tuhan sendiri. Ibu bapa, saudara-saudari, kalau orang mana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mencerahkan dada dia ni, Allah Ta'ala nak menjilahkan dada dia, Allah Ta'ala nak wipahai ke dia tu untuk Islam, maka Allah Ta'ala akan jalankan orang ni di atas cahaya Allah Ta'ala sendiri. Sebab tu ibu bapa kita kena doa, ya Allah, mintalah membukalah cahaya hatiku ni untuk Islam, membukakanlah cahaya hatiku ni untuk pahamkan Islam. Kemudian apabila Allah Ta'ala buka cahaya hati kita untuk Islam, maka kita jalan di atas cahaya Allah. Sebab tu orang panggil atas dunia ni ada jalan di atas cahaya Allah, ada di jalan di atas apa? Zulmatil kufri, lagi pula orang panggil wa zulmatis syaitan. Jadi makna kata kita jalan atas dunia ni, orang panggil kalau kita jalan di atas cahaya Allah, maka kita selamat jalan atas cahaya. Supaya kita jalan malam pelita lain tak ada, tapi ada pelita pecik di dahi kita, maka kita jalan dengan cahaya ni, maka kita tak juluh lalu kita tak jatuh lalu kita tak jatuh dalam cahaya. Sebab cahaya ada di dahi kita akan menyuluh kita. Sebab itulah bagi siapa yang Allah Ta'ala mencerahkan hati dia untuk Islam, maka orang ni dapat
dapat berjalan di atas cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang yang tidak berjalan di atas cahaya Allah, orang ni akan berjalan di atas kegelapan daripada syaitan, daripada kekufuran dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah ibu bapa hujung ringnya dan akhiri. Sebab itulah kita jagakan amalan kita baik-baik. Pada akhir zaman ini fitnah-fitnah banyak daripada fitnah dajjal. Sebab itulah kita berdoa sebelum daripada nak sudah semaya kita. Nabi tak pernah tinggal ibu bapa. Mana hak hujung selepas pada kita baca selawat Ibrahimiyah tu, kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lepas tu Nabi tambah doa lagi, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. Antal muakhir. Tu antal muqaddim wa antal muakhir ala degam. Tu doa tu. Lepas tu doa laginya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil gaba. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Hak ni Nabi tak pernah tinggal 10 tahun Nabi berdoa. Sebab itulah ibu bapa kita berdoa dalam sujud akhir ataupun berdoa lah dalam akhir tahiyat kita dengan kata Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Wahai Allah, minta pelindunglah daripada aku daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya, daripada fitnah kehidupan, wal mamat, dan kehidupan apa fitnah mati dan fitnah hidup, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnah-fitnah dajjal. Sebab tu ibu bapa yang diakhiana, yang dihormati, dan saudara-saudari semua yang disayangi, maka kita jagakanlah amalan-amalan kita. Maka nak royak satu laginya, amalan-amalan perlu yang kita jaganya. Setiap hari kita lepas maya, hak yang Tok Guru pesan kepada kitanya, insya-Allah kita bakat-bakat buat amal. Dah kita pakat-pakat beramal. Kita pakat-pakat beramal dan kita pakat-pakat jaga, insya-Allah mau nak sikit malam ni amalannya hak semua kita dak dah masalah ayat kursi wakaf 9 baca 17 kali sehari. Lepas tu malam ni amo nak satu kali lagi ialah amalan akhir surah Taubat. Akhir surah Taubat pakat gi buat amal belaka. Lebih-lebih akhir zaman kita nak jaga, tak ada siapa dia dah boleh jaga kita ibu bapa, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala satu saja. Malaikat Allah Ta'ala tunggal saja ialah boleh jaga kita. Amalan akhir surah Taubat mana? Ialah laqad ja'akum. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ayat ni banyak kita tahu belaka dah. Banyak kita saat ni tu biasa dengar belaka. Tapi hak Tok Guru beri pada kitanya, dia beramal berapa kali? Yakni beramal setiap selepas daripada yakni semaya waktu ialah 7 kali berapa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Baca ni mau nak ayatnya malam ni bacanya 7 kali tiap-tiap kali lepas maya. Ini sebagai jadi pagar kita daripada segala penyakit-penyakit dan pula jadi pagar kita daripada segala fitnah-fitnah, sama ada fitnah sekarang dan fitnah akhir zaman, daripada bala-bala semua. Kita cuba buat amal ni tengok.
Deh, hak ni amo nak wi malaning ialah baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. InsyaAllah ibu bapa, dengan ilmu yang kita dapat malam ni ataupun semua benda yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan benda tak baik itu daripada hawa nafsu sendiri, insyaAllah kita akan bersambung pula sekali lagi dan malam lain pula. Mudah-mudahan kita pergi sikit demi sikit dengan ayat suratul Qiyamah yang boleh kita dengar sikit sebanyak tertengah. Allah Ta'ala akan bersumpah dengan hari hisab, Allah Ta'ala bersumpah dengan hari balasan, dan pula pada hari ini juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat itu bersumpah dengan diri orang beriman. Nak orang atas diri beriman ni, orang beriman ni sangat-sangat beruntungnya. Sangat-sangat orang panggil bertuahnya di sisi Allah. Siapa Allah Ta'ala ambil diri orang beriman, bersumpah di dalam ayat Allah Ta'ala kata wala uqsimu bin nafsil lawamah. Bermakna Allah Ta'ala akan bersumpahnya dengan diri-diri orang beriman, atau beruntungnya orang beriman dan bertuahnya orang beriman. Siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam ayatnya, Allah beruntung sangatnya orang-orang beriman kepada Allah. Maka Allah Ta'ala bersumpah ni kata hari kiamat, hari mahsyar, hari hisab, maka Allah Ta'ala bersumpah, maka orang-orang beriman ni akan cela kepada saudara dia hak yang tak turut tinggalkan taat dan buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu bapa, insya-Allah kita pakak-pakak mari berdoalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan katanya Allahumma hfazna min balaikan nashiri fi ardik wan nazili min samaik fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Apa makna maksud doa? Hak Nabi ada hajar kita, Nabi ada royak pada kita tanah. Allahumma hfazna, wahai Allah minta jagakanlah kami, minta peliharakanlah kami min balaikan nashiri, daripada bala-bala engkau ya Allah, daripada petaka engkau, bala petaka engkau, an-nashiri yang duk bertaburlah ia fi ardik, pada bumi engkau ya Allah. Ni doa ni hak Nabi ajar. Allahumma hfazna min balaikan nashiri fi ardik, wahai Allah minta mempeliharakanlah kami, jagakanlah kami daripada bala engkau yang duk bertaburan, yang tabur fi ardik, supaya kita lah ni bala-bala duk bertabur daripada COVID dan corona, minta engkau jagakanlah ya Allah. Wan nazili min samaik, dan pula bala yang turun daripada langitmu ya Allah. Apa tu minta fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Minta Allah Ta'ala paling dengan ayat ini daripada segala bala-bala yang turun daripada langit, yang duk bertaburlah ia di atas muka bumi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tolakkanlah bala-bala petaka ini, hak yang turun daripada langit, yang bertaburnya di atas bumi. Minta Allah Ta'ala tu tolaklah dengan berkat Nabi sallallahu, dan pula dengan berkat fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. InsyaAllah ibu bapa sekadar ni saja. InsyaAllah kita akan bersama semula dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.